أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT kerana masih memberikan kita umur, memberikan kita hidayah dan memberikan kita berbagai kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri kita, menambah amal soleh kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita akan menjadi modal untuk kita tambah menjadi manusia yang dekat dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi pembahasan hadis-hadis sebagaimana yang telah kita kongsikan sebelum ini. Di antaranya menyerahkan urusan kepada yang pakar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la saluha qala fa kharaja shisan فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. Hadis rawahu Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan berdekatan dengan suatu kumpulan manusia yang sedang mengkahwinkan atau mendebungakan pokok kurma, pokok tamar. Lalu baginda bersabda, kalaulah kamu tidak melakukannya, yakni tidak mendebungakannya, tentu akan baik. Maksudnya tak payahlah mendebungakan, mencatumkan debunga jantan dan debunga betina. Ini maksudnya. Tak payahlah buat kata Rasulullah SAW, dia akan jadi baik nanti. Kemudian perawi berkata, lalu keluarlah buah yang kemek. Itu buah yang tidak menjadi, akibat daripada mereka memberhentikan amalan mereka mendebungakan pokok tamar tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudiannya lalu berdekatan dengan mereka sambil bertanya, apakah yang terjadi kepada pokok tamar kamu? Mereka berkata, Tuhan telah menyebutkan dahulu sekian. Itu jangan buat, tak payah, dia akan jadi baik nanti. Itu yang Rasulullah dah sebut kepada mereka. Jadi mereka ingatkan balik. Itu Rasulullah SAW melarang proses pendebungaan sebelum ini. Baginda SAW menjawab, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Itu jawaban Rasulullah SAW. Hadis ini menjelaskan bahawa setiap bidang itu terdapat orang yang mempunyai kepakaran dalam bidangnya. Setiap bidang ada orang yang pakar dalam bidangnya, maka serahkan urusan tersebut kepada orang yang mahir, yang pakar dalam bidangnya. Dalam bidang pertanian ada orang yang lebih mahir tentang perkara itu daripada Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah. Rasulullah
memang diutus oleh Allah SWT, mahir dan mendalam tentang agama. Itu sebenarnya. Dalam bidang pertanian ada orang yang lebih pintar ataupun lebih mahir tentang perkara itu daripada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, kamu lebih mengetahui dalam urusan dunia yang kamu lalui. Dalam situasi penyebaran wabak, maka orang yang lebih memahami tentang perkara ini adalah petugas dalam bidang kesihatan. Mereka telah lama berkecimpung dalam bidang perubatan dan merawat pesakit. Maka seharusnya kita mendengar nasihat-nasihat mereka, bukannya nasihat daripada doktor pakar jadian, yang menulis pelbagai teori di dalam Facebook maupun WhatsApp atau segala media sosial yang lain. Ini di antaranya lah. Tapi sebenarnya bukan hanya dalam bidang perubatan, bidang-bidang apapun, dia ada kepakaran dia sendiri. Dalam bidang komputer, ada yang mahir dalam bidang komputer. Jangan kita suruh orang yang tak kenal ataupun baru nak berkecimpung dalam bidang komputer, suruh dia repair ataupun membaiki komputer kita. Orang yang bukan mahir dalam bidang elektronik, elektrik, kita suruh dia pasang lampu, silap-silap dia yang mati, silap-silap rumah kita hangus, na'udzubillah min zalik. Jadi ini bukan main-main. Lampu ni, elektrik ni, dia ada apa, negatif positif earth. Silap pasang meletup. Barang-barang yang mahal dibeli, kita kena set, ada manual operation dia. Orang yang tak faham, tak tahu untuk mengendalinya, mungkin salah pasang dah boleh meletup. Barang yang elok mahal rosak. Okay. Begitulah kalau kita perhatikan dalam bidang ini ada orang yang mahir dalam ini. Dalam bidang apa lagi? Bidang pertanian ada yang mahir dalam bidang pertanian. Bidang perubatan ada yang mahir dalam bidang perubatan. Jangan kita memandai-mandai, kata oh ni obat COVID-19. Dulu awal-awal COVID-19 kita tengok, ada yang mencadangkan oh ini bawang merah, letak di sudut-sudut rumah. Tengok orang-orang India tidak terkena dengan wabak 19 atau COVID-19. Ingat lagi, bawang merah, bawang merah ni, dia letak-letak dekat ni sudut rumah, dia akan tarik bakteria, virus. Memang ada yang betul, tetapi bukan untuk apa COVID-19. Dulu memang sebelum apa India kena, kita dulu yang terkena COVID-19 ni. Sehingga orang confident, tengok betul juga. Orang India ni dia mengamalkan bawang putih, bawang merah, letak di rumah. Sehingga kita tengok orang India tidak dijangkiti oleh COVID-19. Oh, semua banyak yang percaya. Kemudian apa yang jadi sekarang ni? India ni antara negara yang ranking atas. Bukan kita nak ini pelak, bukan. Maksudnya ialah bukan itu cara, bukanlah mereka ni orang mahir dalam menangani ini, orang-orang yang kampungan, orang yang mencari tip-tip, macam orang apa mencari apa istilah kita, ubat-ubatan kampungan. Ini cuba mencuba, belum tentu betul. Dia mestilah dilalui ataupun dibuat melalui klinik, eksperimen dan sebagainya. Bukan kita boleh cuba aja, cuba. Kita tidak ada kepakaran dalam bidang perubatan. Banyak juga kalau kita tengok ubat-ubat di pasaran terbuka, produk-produk kecantikan, produk ini, bila orang pakai kadang-kadang merosakkan kulit. Kononnya untuk memutihkan kulit, bukan memutihkan kulit tetapi merosakkan kulit akhirnya. Sebab ini campur ni, campur ni, campur ni. Kalau ikut teori orang yang tidak pakar, manjakan ni, campur dengan vitamin C, campur dengan ini, campur dengan ini, akan jadi baik. Sebab dia ada komponen vitamin-vitamin. Ikut kajian, ada elemen-elemen tertentu daripada tumbuhan ini, kalau bercampur-campur dia akan jadi racun. Jadi kita ni
tidak mempunyai kemahiran, tidak menjadi kepakaran dalam bidang ini, bukan kajian kita. Tak payah kita nak memandai. Mungkin boleh jadi racun. Boleh jadi racun. Itu juga dalam bidang-bidang yang lain. Bidang agama lagi dahsyat. Bidang dunia pun boleh merosakkan dunia, merosakkan manusia. Apalagi dalam urusan agama, janganlah jadi mufti-mufti. Janganlah jadi ustaz-ustaz Google liah. Buka Google dia ustaz. Kadang-kadang ialah ada baik dan ada buruknya. Sekarang ni orang suka share kan, bagus. Viralkan, kongsikan, sharekan kepada sahabat-sahabat yang baik-baik, yang betul, yang sahih, hadis yang sahih, teks yang sahih, pendapat yang sahih daripada ulama. Bukan kadang-kadang orang kutip sana kutip sini, kadang-kadang pendapat orang-orang tertentu yang tak betul. Tak betul. Hadis-hadis tidak sahih, hadis palsu kadang-kadang. Share sana. Menarik. Orang-orang yang share ini kadang-kadang tak baca. Dia tengok menarik, baca sikit je di awalnya, lepas tu dia share. Dia tak baca pun. Dia tak tahu ini adalah salah. Dalam bab agama ni dahsyat. Dia boleh menjadi sesuatu yang menyesatkan. Sesuatu yang menyesatkan, sangat bahaya. Jadi oleh sebab itulah ulama melarang kita untuk menyebarkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jangan menyebarkan sesuatu yang bukan sahih. Yang kita tak yakin jangan kita sebarkan. Ialah orang-orang yang pakar bidang dia, ustaz, ilmuwan yang terpercaya dia punya ilmu ni. Yakin orang dengan ilmu dia, okey, tak apa. Tapi kalau kita yang bukan bidang kita, ialah kita tanyalah kepada orang yang mahir, orang yang pakar, supaya jangan sesat. Jadi oleh sebab itulah, maka tidaklah semudahnya untuk kita lantik sukati orang dalam bidang-bidang yang bukan daripada kepakarannya. Sebab itu Rasulullah menyebut dalam satu hadis, kalaulah seseorang itu ataupun apabila satu kaum dia menyerahkan satu urusan kepada orang yang bukan urusannya, maka tunggulah fantazir sa'ah, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran. Ini urusan dunia. Urusan dunia pun boleh hancur, apalagi urusan-urusan yang memang berhubungan dengan agama kita. Contohnya urusan tentang apa? Tentang sungai, tentang racun dan sebagainya. Orang yang tidak pakar, kita lantik dia untuk membuat sungai. Sekarang ni banjir di mana-mana contohnya. Maka kita lantik orang yang memang dia rajin tetapi dia tidak ada ilmu tentang perairan, tentang saliran sungai ini. Macam mana tanah-tanah ini sesuai ke tidak? Begitu juga orang yang nak buat rumah ni, bukan orang sebarang. Nak buat rumah yang tingginya berapa tingkat ni, berapa kekuatan yang perlu cerucuk ni, piling ni, yang perlu dicucuk ke dalam tanah ni, sehingga boleh menahan bebanan bangunan yang berat, yang besar, yang tinggi. Kalau kita tengok ada peak, bangunan tinggi, tak jauh daripada Masjid Darussalam ini, agak-agaknya cerucuk yang masuk dalam tanah ni berapa ni, berapa beban dia, berapa dalam. Kalau yang tidak mahir, memang tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau nak buat pondok-pondok, pondok kebun tak apa, tapi nak buat rumah yang besar, yang kokoh, maka dia perlu kepada seorang engineer yang mahir dan dia tahu nak mengukur, ni. Jadi begitulah, benda-benda yang remeh pun kita kadang kita tengok, nak buat makanan, buat makanan ni macam mana nak buat makanan? Salah cara kita potong, salah kita campur, jadi tak sedap. Cuba kita suruh chef, simple kita tengok dia potong, dicampur, ini dulu, lepas itu ini, lepas itu kita makan, sedap. Ada tip-tip dia, dia sudah berpengalaman lama. Begitulah urusan-urusan yang lain sama, urusan yang lain sama, macam tu juga. Jadi tidak boleh kita campur adukkan. Kecuali lah, contohnya dalam bidang agama ni ada orang-orang yang bidangnya memang bidang perubatan. Contohnya Dr. Daniel, dia bidang perubatan, belajar di Mesir.
tetapi dia juga mendalami bidang tafsir, sirah, hadis, bidang agama. Sehingga bila kita tengok dia ceramah, dia memang ustaz. Calang-calang ustaz memang kalah. Memang dia mahir betul. Kita tengok. Ada lagi ustaz-ustaz yang lain juga, dia bidangnya yang membahas tentang tafsir. Quran Time, program channel apa? Kan Astro, TV Al-Hijrah, Quran Time kita tengok. Ustaz apa? Fazrul, dia bagian engineering sebenarnya. Dia seorang engineer. Belajar dia kalau tak silap saya di Britain mungkin. Sebab ini cerita daripada kawan dia, kawan kepada isteri saya juga. Kata ini sama dengan saya dulu, dia kata belajar di England. Ambil bidang apa? Engineering. Tetapi rupa-rupanya dia juga talaqi, belajar mendalami tafsir, sehingga dia boleh mengajar tafsir. Yang macam ni tak apa, macam ni tak apa. Tapi jangan orang-orang yang memang bukan bidang dia, tiba-tiba dia dijemput untuk soal jawab tentang hukum hakam. Ini berbahaya. Dia tak tahu, dia kata agak-agaknya macam ni lah hukumnya. Ini berbahaya ni. Ini berbahaya. Ini pernah berlaku di Indonesia lah, di mana siaran TV ni menyebut penceramah daripada selebriti. Itu masa saya di sana. Tapi saya tak tahu sekarang lah. Kalau tempat kita tak boleh. Sebab TV-TV ini dia diberi nasihat oleh bahagian agama negeri masing-masing. Jadi dia tidak boleh menjemput sebarangan orang, mesti ada tauliah. Tapi di Indonesia ni negaranya besar, rakyatnya ramai, sehingga menyebabkan channel-channel TV ni banyak. Dalam bulan Ramadan, dululah, ini berapa tahun yang dululah, 10 tahun mungkin lebih. Mereka jemput selebriti-selebriti yang memang popular ni, bukan hanya untuk apa? Untuk bercakap tentang apa perkara-perkara yang berhubung kait dengan seni dan sebagainya, seni suara, cakap tentang agama. Cakap tentang agama, kata apa hukumnya? Kalau orang menelang Elio, kalau betul okeylah jawapannya. Tapi kalau salah kata, batal tu, telang Elio sedang berpuasa, apa akan jadi? Jadi rosak agama, rosak. Ini betul-betul, ini bukan saya reka, tetapi memang itu yang terjadi. Itu jadi tidak boleh melantik ataupun menyebut orang-orang yang bukan bidangnya. Sebab itulah ada baiknya sebenarnya kerajaan melantik ataupun meletakkan satu peraturan, kalau nak jemput ustaz-ustaz yang ceramah, mereka kena ada tauliah. Ini kalau dulu mungkin agak ringan ataupun mereka tak tekankan sangat. Lama kelamaan ada yang ceramah memang tak ada tauliah tu, nampak tersebar, cakap pun tak menentu bunyi dia. Cakap tentang hukum ni salah salah tu sangat berbahaya. Jadi kalau di Malaysia, di Sarawak ni Majlis Islam Sarawak ni Anda Jaiz telah meletakkan satu peraturan tidak dibenarkan siapa-siapa untuk menyampaikan kuliah agama ataupun ceramah melainkan orang-orang yang telah diberi tauliah. Macam kami imam biasanya diberi tauliah terus. Biasa 5 tahun. Saya baru renew saya punya tauliah ni sampai 2025. Ada yang diberi 3 tahun, penceramah-penceramah di luar yang mereka memohon kerana diberi 2 tahun, ada yang diberi 1 tahun. Itu sangat penting, sebab nak tengok layak ke tidak dia bercakap. Layak ke tidak dia bercakap. Banyak lagi bidang-bidang lain yang berhubung dengan kemahiran-kemahiran, kepakaran-kepakaran yang kalau diserahkan bukan kepada ahlinya dan bidangnya, memang rosak. Itu Jadi ini sebagai pengajaran kepada kita. Jadi janganlah semudah-mudahnya kongsi sesuatu yang walaupun kita tengok nasihatnya bagus, kalau mudah kita tengok okey betul, tapi berhubung kait dengan hukum hakam, pandangan tentang ulama tentang akidah dan sebagainya, ini kena dirujuk kepada pakar, tanya, rujuk, biar kita yakin dan puas, sebar, tak apa.
Kalau tidak, maka kita bukan hanya menyebabkan orang jadi celaru, mungkin kita akan share sesuatu yang menyebabkan kita dapat dosa. Kita akan dapat dosa. Ini dia. Kemudian kita tengok lagi hadis tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun qabla dhalika fahuwa dhaminun. Rawahu Nasa'i. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya radhiyallahu anhum, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengubati sedangkan dia tidak mengetahui daripadanya tentang ilmu perubatan sebelum itu, maka dia hendaklah dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab atas segala kesan perubatan tersebut. Ini tentang perubatan ni. Ada orang kata, oh yang penyakit macam ni saya tahu ni. Kalau saya ini angin ni. Dia kata angin. Mungkinlah ada angin, tetapi tidak semua simptom sampai ni dia angin. Kadang-kadang kita tengok macam tu, rupanya dia adalah tanda-tanda sakit jantung. Oh krem sini apa lagi. Mungkin ada yang makan apa, makanan-makanan yang berangin, contohnya buah nangka, dia berangin. Pulut, nasi pulut, ni dia makan dia berangin, dia pun rasa sakit, naik gastrik dia. Tetapi ada setengah orang yang dia macam gastrik tetapi sebenarnya sakit jantung. Jadi jangan kita membuat fatwa kata ini tak apa, jangan takut. Ini gastrik biasa. Tak payah pergi hospital. Pandai, memandai. Kalau apa-apa hal berlaku kepada orang ini seperti disebut oleh Rasulullah SAW kata, maka orang ini kalaulah orang yang apa dia katakan tadi ataupun dia bernasihat tentang perubatan yang salah, maka dia dipertanggungjawabkan. Dia bertanggungjawabkan atas apa yang berlaku. Bahkan Syekh Sa'di menjelaskan bahawa hadis ini menuntut setiap Muslim supaya memiliki kemahiran yang mencukupi dalam perkara yang dia lakukan. Tidak kiralah dalam bidang perubatan atau bidang yang lain, sekiranya dia tidak menguasai suatu bidang tersebut dan menawarkan perkhidmatan sedangkan dia tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka dia boleh terdedah kepada dosa. Bukan hanya salah, sekadar salah, tetapi dia berdosa. Apalagi berhubungkan dengan nyawa orang. Kata, ini bukan, ini gastrik biasa, jangan takut. Betul dia meninggal. Dia meninggal. Na'udzubillah min zalik. Ini kerana Rasulullah SAW melarang seorang Muslim daripada membohongi orang yang lain. Sabda Rasulullah SAW, man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan daripada golongan kami. Itu bukan orang Islam. Itu. Dengan itu, dalam musim penularan wabak ini, wabak COVID-19 ni, tidak seharusnya bagi seorang Muslim menawarkan petua-petua atau ubat-ubatan yang tidak diuji secara klinikal. Jangan kita pandai nak ramu itu, ramu ini kata masuk dalam WhatsApp. Oh ini penawar yang mujarab untuk COVID-19. Ada sebelum ini kita tengok. Saya rasa ini yang elok. Campur kunyit, campur halia, campur bahaya, sangat bahaya. Malah tidak boleh Muslim ataupun seorang Muslim menjadi doktor jadian. Apa maksudnya doktor jadian? Doktor yang tidak berdaftar ataupun tidak ada lesen. Mungkin belajar setahun lepas itu berhenti. Itu buka klinik. Bahaya sangat. Bahaya. Orang belajar kedoktoran ni kita tengok lama daripada orang yang ambil apa bidang accountant, bidang apa lagi, bidang yang kita tengok biasanya lah, biasanya 6 tahun ke 7 tahun, kita tengok mereka ni belajar. Lepas itu mereka disuruh kerja di hospital. Tak boleh dulu buka klinik terus. Berapa tahun di hospital, praktikal kerja, dah cukup berapa tahun, barulah mereka boleh berhenti dan mereka buka klinik sendiri.
Cari pengalaman. Mungkin mereka ambil pengalaman daripada senior mereka. Jadi kalaulah ini berlaku juga, tapi di Malaysia ni dia terkawal. Sebab kerajaan kita dengan sistem kita ni agak ketat lah, agak ketat. Kalau di Indonesia saya perhatikan ada kebaikannya sekarang dah okey dah. Dulu memang orang-orang yang orang yang membuka klinik ni kadang-kadang tidak ada lesen, tidak ada lesen, dia buka saja. Berapa banyak doktor-doktor yang istilah di sana istilah doktor gadungan. Bukan gadung hijau tetapi maksudnya doktor-doktor jadian lah. Mereka buka klinik untuk apa? Aborsi. Apa maksud aborsi? Pengguguran anak. Ada yang melakukan campur cara apa? Luar nikah. Bila dah sudah mengandung, na'udzubillah min zalik, mereka pun dah susah hati. 2-3 bulan umur dalam perut mereka ni. Hanya mereka pergi ke doktor yang bukan ada lesen ni. Maka mereka pergi situ, lepas itu akhirnya mereka paksa keluar, lakukan aborsi, diberi obat untuk menghancurkan janin dalam dalam rahim mereka ni. Banyak berlaku. Seorang dicas berapa ribu, kalau istana jutaan istilahnya. Sehingga dilihat doktor ini kaya. Bila cek-cek, dia menyewa kedai belakang rumah orang, rupa-rupanya dia bukan doktor yang ada lesen. Dia cek-cek, oh, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Bayangkan dalam hal-hal perubatan ini, kalau ada doktor yang dia bukan pakar, dia bagi nasihat kepada kita, dia bagi salah ubat, itu sangat berbahaya. Patutnya sakit sakit gout, tetapi dia bagi ubat sakit jantung. Ini pernah berlaku di Bintulu, kepada bapa mertua saya. Pernah admit, ditahan di hospital. Kebetulan saya punya kakak ipar ni dia nurse. Dia nurse. Dia tengok, ini bukan ubat yang betul, dia kata. Ini ubat jantung. Ayah saya tidak sakit jantung, kita. Ini ada yang silap, mungkin yang baru-baru praktik, ataupun yang baru-baru lah, ataupun mereka ni lalai ataupun tak tahu macam mana. Bayangkan orang kalau dia tak tahu ni bagi ubat silap, menjahanamkan orang. Jadi racun, na'udzubillah min zalik, jadi racun. Sangat berbahaya. Jadi tak boleh main-main. Kalau kita tengok doktor ni dia bagi ubat-ubat ni, lepas tu orang ni sakit, dan meninggal, ahli keluarga ataupun ahli waris ni akan saman. Saman pun tak guna. Saman 1 juta pun tak guna dah. Tak menghidupkan orang ini, dah mati dah. Tengok Jadi ini adalah suatu yang sangat mahal. Nyawa itu sangat mahal. Oleh sebab itulah pakar-pakar kedoktoran ini, ataupun doktor-doktor ini adalah orang yang memang mahir dan pakar. Tak boleh nak buat sembarangan. Dengan itu dalam musim penularan wabak ini, tidak seharusnya bagi seorang muslim menawarkan petua-petua, dia kata. Jangan sembarangan, jangan sembarangan. Tapi ada kadang-kadang kita tengok orang ni, ialah dia sudah mendalami dalam bidang ini, akhirnya dia ambil bidang-bidang farmasi dan sebagainya, dan dia tahu dia ramukan ubat emet ini, dan akhirnya bila orang makan tu alhamdulillah jadi baik. Okey, ini dia ada lesen juga. Dia ada lesen juga. Sewajibnya perkara kesihatan ini diserahkan kepada mereka yang pakar dalam bidang kesihatan. Jangan kita menjadi doktor. Jangan kita jadi penasihat kesihatan. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Atau kita sendiri, kita mana-mana jadi doktor ni. Ini sakit apa ni? Macam sesak. Ambillah spray, inhaler. Mungkin dia bukan asma, tetapi ada simptom-simptom lain. Pergilah jumpa doktor. Pergi jumpa doktor. Kadang orang tak nak jumpa doktor, dia sendiri jadi doktor. Ini sangat berbahaya. Pergi ke farmasi, beli itu, beli ini ubat. Bahaya. Ada ubat-ubat yang memang tak boleh sembarang. Ini ubat batuk pun, jangan kata ubat yang keras, ubat batuk pun
Itu obat yang terkawal sebenarnya. Silap-silap jatuh ke tangan penagih dadah itu bukan jadi obat batuk. Dia obat untuk ketagih. Itu banyak dia beli. Itu pernah berlaku di Malaysia ni. Oh, dia beli banyak berkotak-kotak obat batuk. Untuk apa? Bukan untuk batuk, tapi untuk ini. Letak dalam plastik betul. Itu na'udzubillah min zalik. Jadi lain dia punya tujuan dia. Okey, kita tengok hadis yang seterusnya. An Ma'mar bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un. Rawah Muslim. Pada Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu menimbunkan ataupun menyorokkan barangan, melainkan dia telah melakukan kesalahan, itu berdosa. Dalam bukan hanya musim COVID-19, ada waktu-waktu tertentu di mana barang jadi sikit, berasnya jadi sikit, gula. Kita pernah mengalami gula ataupun minyak masak jadi mahal. Bila kita pergi kedai ni tak boleh beli banyak, dia kata seorang hanya satu botol. Seorang hanya satu botol. Gula pun 1 kilo seorang saja. Ada kedai-kedai besar ataupun kedai-kedai tertentu ni dia sorok, simpan. Bila dah tak ada dah, semakin naik harga, dia keluarkan barang dia. Mula-mula RM1.50, sekilo. Bila dah dia tengok, ditunggu waktunya naik harga dia RM2, RM3. Keluarkan. Harga RM3. RM1.50 naik, bayangkan. Maka ini yang disebut sebagai muhtakirun, orang yang menyorok barang ketika orang lain sangat memerlukannya. Dalam keadaan macam ini, maka dalam hadis ini dia adalah orang yang berdosa. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang umatnya daripada menyorokkan atau menyembunyikan barang dagangan di saat manusia memerlukan. Tindakan mereka ini dilihat semata-mata demi kepentingan sendiri, bahkan mengenai pihak yang lain. Masyarakat jadi susah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan amaran, man ihtakara hukratan Buraid yuridu an yughliya biha 'alal muslimina fahuwa khati'un. Barang siapa yang menyembunyikan barangan dengan tujuan meninggikan harga barang tersebut ke atas kaum muslimin, maka dia adalah bersalah, itu berdosa. Berdosa. Dalam zaman Covid ni, dia bukan beras, makanan mungkin kita tak rasa sangat. Emas, ini sekarang dah tak ada dah, murah dah. Awal-awal tu jadi mahal emas. Cari sana, cari sini, tak ada emas. Orang jadi kelang kabut. Masa tu belum diwajibkan emas lagi. Bila dah tahap wajib ni, kerajaan pun masuk campur, maksudnya dia kata kita letak harga ceiling macam ni. Yang dulu kita tengok satu kotak RM75. Kita pun fikir banyak kali, macam mana nak beli ni? 50 keping emas pelitup muka harganya RM75. Akhirnya mereka buat pack kecil-kecil. Ada yang membeli-beli ni, mereka pack sendiri, mereka jual online. Kata, siapa yang berhajat nak beli emas ni, saya ada menjual. Ada. Tapi dengan harga mahal sebenarnya. Harga mahal. Maka turunlah RM45, RM30. Dia tengok RM25. Saya pun cari juga di mana-mana yang murah. Di antaranya Econ-Safe murah. DIY pun murah. Sekarang ni berapa harga dia? RM9.90 je. Satu kotak. Kalau dia jual RM15 tu masih mahal tu. Ada yang beri mahal sekarang 20. Itu mahal tu. Kualiti dia sama. Kita tengok. Jadi
Kalaulah maksudnya ini bukan barang makanan, tetapi dia barang keperluan, emasnya, barang keperluan. Kalaulah orang yang menyorok, menyimpan, menyembunyikan untuk naik harga dia, pada ketika dulu itulah, sekarang tak ada dah. Sebab emasnya sudah jadi murah, banyak dah. Orang tak tengok dah. Tak ada orang berebut-rebut dah nak beli emas. Kalau di awal-awal dulu ketika orang berhajat dan memerlukannya, dan ada orang yang menyorok, dan dia naikkan harganya, dia berdosa. Dia dianggap berdosa. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, perkataan khatib di sini bukan sekadar bermaksud bersalah, bahkan berdosa. Berdosa. Ini kerana mereka telah menzalimi yang lain. Dalam musim penularan wabak ini dibimbangi ada peniaga yang menyembunyi bekalan makanan bagi tujuan menaikkan harga barang. Ini makanan, asalnya memang barang makanan. Perbuatan sebegini dilarang dalam Islam, bahkan berdosa bagi mereka yang melakukannya. Dulu sebelum Covid ni ada kes-kes tertentu yang kita ni mengalami masalah makanan, ataupun ayam tak banyak, ataupun gula lah biasanya, gula, minyak masak, beras. Yang paling biasa kita alami itu minyak masak dan gula. Sehingga nak beli gula pun ahli keluarga kena pergi supermarket sana, pergi supermarket sini. Sebab dia bagi-bagi keletak, memang tak dapat banyak. 5 orang ahli keluarga dapatlah 5 kilo. Macam tu. Tetapi maksudnya kalau dia tak naikkan harga tak apa. Kalau dia naikkan harga untuk dia nak ambil untung, menekan masyarakat ataupun umat Islam, maka itu berdosa. Itu berdosa. Apa-apa saja barang yang menjadi keperluan asas. Kalau Islam di Indonesia itu sembako. Apa dia sembako? 9 barang asas. Barang-barang asas apa dia? Beras, minyak masak, apa lagi? Gula, dan seterusnya lah. Tak ingat dah satu-satu. Jadi ini di antara barang-barang asas. Kalau kita simpan untuk kita dapat harga yang nanti dia meletup, itu berdosa tu. Tapi kalau dalam keadaan waktu tertentu, waktu sekarang tak ada keperluan orang, biasa-biasa harga, tak ada orang berhajat sangat, tak ada masalah. Contohnya supermarket ni jual RM1.50, ini jual RM2, itu tak ada masalah. Tidak masuk dalam kes ini. Jadi dah masuk waktu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun kita tidak termasuk dalam golongan ini, maka alhamdulillah lah. Tapi ini sebagai nasihat kepada masyarakat secara umum, agar kita tidak terjebak dalam golongan orang-orang yang disebut dalam hadis-hadis yang kita sebut tadi. Termasuklah orang yang bukan bidangnya tetapi nak memandai-mandai. Ini pun sangat berbahaya. Itu boleh menyesatkan kalau dalam bidang agama. Dalam dunia ni memang merosakkan, boleh merosak, binasakan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan dan kesalahan. Kalau ada salah, boleh ditegur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.